Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin hadirat malam munajat kali yang ke-90. Adapun tajuk tazkirah pada malam ini iaitu kerana syurga bukan percuma. Sebelum kita berbicara tentang syurga, ada baiknya kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang lebih kurang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memerhatikan apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Dan sekali lagi Allah tekankan, bertakwalah kamu kepada Allah kerana Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita ni selaku orang-orang yang beriman untuk sentiasa bertakwa kepadanya, dan mengingatkan kita ni selaku orang-orang yang beriman untuk sentiasa membuat persiapan di dalam apa jua segala perkara yang kita lakukan, terutamanya sekali perkara menuju akhirat. Dan di dalam kita ni membuat persiapan tersebut, seperti di dalam ayat itu Allah mengingatkan kita ni untuk memulai dengan takwa dan mengakhiri dengan takwa. Lalu apa arti takwa? Takwa dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, takwa ialah kita ni sentiasa mengingati Allah dan tidak melupakannya, sentiasa mentaati Allah dan tidak menderhakainya, sentiasa mensyukuri Allah dan tanpa mengingkarinya. Lalu berbicara pula tentang persiapan. Kadang-kadang kita ni membuat persiapan ini usahanya melihat kepada apa yang kita ni hajati. Seandainya yang kita ni hajati itu adalah sesuatu yang besar, maka sudah tentu persiapan kita ni pun besar juga pengorbanannya. Tetapi apabila yang kita ni hajati itu adalah kecil, maka persiapan pun kita ni ala kadar sahaja. Ibaratnya kalau kita ni boleh ambil contoh, iaitu para jemaah haji. Sudah tentu kita ni melihat para jemaah haji ini, usaha mereka, pengorbanan mereka terlalu besar dan terlalu panjang. Ada sebahagian jemaah sudah mula membuka tabung haji daripada damit lagi. Dan ada sebahagian lagi yang membuka tabung haji mulanya bekerja. Akan tetapi mampu naik haji selepas bersyarat. Kerana apa? Kerana kita ni pun tahu harga naik haji ini bukannya murah. Jadi di samping itu, selain daripada persiapan material, perlu juga menyiapkan persiapan fizikal, mental dan sebagainya. Dan terutama sekali persiapan daripada segi ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu itu penting. Sebab kita ni tidak mau ibadah haji itu menjadi rugi, menjadi kurang. Kita ni mau ibadah haji itu ibadah yang sempurna. Berbeza dengan apabila kita ni membuat persiapan kalau akan belayar kepada negeri-negeri berdekatan saja. Sudah tentu persiapan kita ni ala kadar sahaja. Kenapa para jemaah haji ini perlu membuat persiapan yang besar? Kerana ganjaran yang Allah sediakan bagi para jemaah haji ini terlalu besar. Ganjarannya indah ternilai. Seperti disebutkan di dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj al-mabrur laisa lahul jaza illa. Haji yang mabrur nada balasannya kecuali syurga. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, rata-rata kalau kita ditanyakan mahukan syurga, sudah tentu semua orang akan mengatakan mahukan syurga. Di dalam hadis qudsi ada disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Apa di dalam hadis qudsi ini menyebutkan, kata Allah, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang indah pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang indah pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang indah pernah terfikir ataupun terlintas dalam pikiran hati fikiran manusia. Dan hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang Allah sediakan di hari akhirat itu. Tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang Allah sediakan daripada benda-benda yang menyejukkan mata kita ni. Sebagai apa? Sebagai balasan terhadap apa yang kita ni kerjakan. Subhanallah. Jadi Allah mengingatkan kita ni bahawasanya apa benda paling nikmat pun tadi fikir di dunia ini, apa yang Allah sediakan di sana akan jauh lebih nikmat lagi. Jadi tinggal satu perkara saja lagi kita ditanyakan diri kita ni. Sejauh mana kita ni menghajati syurga ni? Sejauh mana nilai syurga ni terhadap diri kita ni? Namun begitu Allah memberikan kita ni gambaran tentang syurga. Sebagai contohnya di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-13 sehingga ayat ke-22.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala dhamhariran. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Di syurga nanti itu kita ni akan duduk pada satu tempat yang mana ibaratnya kita ni duduk di atas pelaminan. Yang mana keadaan pada ketika itu indah terlalu panas dan indah terlalu sejuk. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita ni manusia ni di dunia ni terlalu sejuk salah, terlalu panas pun salah. Tetapi Allah Maha mengetahui apa keinginan manusia. Lalu Allah berikan keadaan cuaca pada ketika itu indah terlalu panas dan indah terlalu sejuk. Ngam-ngam saja dengan keinginan kita ni. Lalu di ayat seterusnya Allah menjelaskan, berdekatan dengan kita ni itu, kita ni dinaungi oleh pokok yang penuh dengan buah-buah. Dan apabila kita ni akan mengambil buah daripada pokok itu, indah perlu kita ni menjuluk, indah perlu kita ni meniang. Tetapi apa yang akan berlaku adalah dahan-dahannya sendiri yang akan mendekat dengan kita ni dan mudah saja untuk kita ni mendapatkan buah tersebut. Seterusnya Allah berikan kita ni, menyiapkan kita ni air daripada syurga yang bernama salsabil, dan kita ni akan dilayan oleh pemuda-pemuda yang muda-muda, yang mana pada masa itu kita ni akan melihat mereka ibaratnya mutiara yang bertaburan. Dan pelbagai nikmat lagi yang Allah berikan untuk kita ni. Masya Allah. Kalau kita ni fikirkan pun sudah terlalu nikmat. Apatah lagi yang Allah sediakan nanti. Jauh lagi daripada apa yang mampu kita ni fikirkan. Namun, kerana syurga bukan percuma. Persoalannya di sini. Kerana syurga bukan percuma. Lalu setakat ini, apakah sudah persiapan kita ni untuk mendapatkan syurga? Sejauh mana pengorbanan kita ni untuk mendapatkan syurga? Boleh kita ni ambil iktibar daripada kisah-kisah para salafus salih. Banyak kisah-kisah macam mana mereka mempertahankan iman mereka demi mendapatnya redha Allah Subhanahu Wa Taala, demi mendapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kisah yang boleh kita ni ambil iktibar sebagai contoh, kisahnya Masyittah ibnatu Fir'aun. Masyittah, tukang sisir anaknya Fir'aun. Yang mana pada ketika satu hari, Masyittah ini sedang-sedangnya menyisir rambut anak Fir'aun ini, tiba-tiba sisirnya itu terjatuh. Dan terkeluar daripada mulut Masyittah ini perkataan Bismillah. Maka akhirnya anak Fir'aun ini terkejut dan bertanya kepada Masyittah. Ia bertanya, katanya, Allah, adakah yang kau maksudkan Allah itu adalah bapakku Fir'aun? Lalu apa kata Masyittah? La, walakinna rabbi wa rabbu abikillah. Tidak, akan tetapi Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Maka perkara tersebut diadukan oleh anak Fir'aun kepada Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun pun memanggil Masyittah dan bertanya kepada Masyittah, katanya, wa inna laki rabban ghairi. Adakah betulnya kau mempunyai Tuhan selain daripada aku, kata Fir'aun. Lalu dengan tegas Masyittah mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka perkara tersebut membuatkan Fir'aun begitu marah. Lalu ia menyuruh pengawalnya untuk membuatkan satu bejana yang besar dengan mengisi air minyak yang menggelegak. Dan disuruhnya mengumpul anak-anaknya. Lalu ditanyakan lagi kepada Masyittah, benarnya ada Tuhan selain daripada aku, katanya. Lalu Masyittah lagi tetap bertegas dengan keimanannya, tiada Tuhan selain daripada Allah. Maka tanpa ragu-ragu Fir'aun pun menyuruh menulak anaknya seorang perseorang ke dalam minyak yang sedang menggelegak. Subhanallah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang jangankan anak kita ni disiksa depan mata kita ni, jangankan anak kita ni dibunuh depan mata kita ni, anak kita ni sakit saja sampaikan kita ni merasakan, alangkah baiknya sakitnya tu aku yang merasa, ndak payah anak itu yang merasa. Tapi apatah lagi kalau anak itu disiksa dan dibunuh depan mata kita ni, sudah tentu tani akan mengamuk dan sebagainya. Tetapi Masyittah tetap berteguh dengan keimanannya karena ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan anak Masyittah yang terakhir, anaknya yang masih baby dan masih lagi menyusu, hampir-hampir iman Masyittah tergoyah. Namun Allah menakdirkan anak Masyittah ini mampu berkata-kata, sehingga tercatatlah di dalam sejarah Islam, anak Masyittah ini merupakan baby di antara salah satu baby yang mampu berkata-kata sewaktu damitnya. Tapi inilah satu perkara yang perlu kita ambil pedoman. Apa kata-kata baby Masyittah ini yang membuatkannya teguh? Apa katanya? Ya ummah, wahai ibuku, katanya, sesungguhnya siksa di dunia ini jauh lebih ringan berbanding siksa di akhirat. Siksa di dunia ini jauh lebih ringan daripada siksa di akhirat. Kita ni fikirkan, apapun kita ni siksa kita ni di dunia ni berhampas pulas, ingat apa yang kita ni jalani masa ni jauh lebih ringan berbanding daripada siksanya di akhirat kelak. Itulah perkara yang kita ni perlu ambil pedoman.
Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita ni berada di dalam negara yang aman, negara Islam yang mempunyai visi negara zikir, apatah lagi dipimpin oleh raja yang saleh. Maka bukankah sepatutnya lebih mudah kita ni untuk berlumba-lumba untuk ke arah kebaikan? Bukankah sepatutnya lebih mudah untuk kita ni mempersiapkan diri kita ni ke arah mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala? Inilah perkara yang perlu kita ditanyakan kepada diri kita ni setiap masa. Indah mampu setiap masa, setiap hari kita ditanyakan. Setiap bulan, setiap tahun, bahkan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita ditanyakan diri kita ni, apa nilai syurga ini terhadap diri kita ni? Pada saat ini sejauh mana kita ni sudah mengorbankan diri? Sejauh ini apa sudah persiapan kita ni untuk mendapatkan syurga? Ataukah bagi kita ni syurga ini hanya biasa-biasa sahaja? Maka itulah kita ni patut tanyakan diri kita ni supaya kita ni tidak lupa apa sebenarnya tujuan hidup kita ni di dunia ini. Jadi untuk akhirnya kita ni mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekal berikan kita ni taufik dan hidayah untuk berada di jalan yang benar, dan kita ni mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidup kita ni dalam keadaan yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.